Okey, seperti yang maklum, pada hujung tahun kebiasaannya akan ramai majlis perkahwinan yang akan diadakan, disebabkan yang pertama mungkin cuti sekolah. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHN YouTube. So, hari ini kita akan berbicara tentang topik kahwin zaman COVID. Okey, sebelum itu bantu saya support NHTube dan subscribe NHTube. So, tanpa melengahkan masa lagi, jom. Okey, seperti dalam tajuk dan seperti yang maklum, ni adalah kahwin zaman COVID. Macam mana caranya? Mungkin dah berubah sejak Disember 2009 dan sekarang ni kita dah sampai 1 tahun kita zaman COVID dan kita pun masih dalam memerangi COVID-19, iaitu kita jaga kita, rakyat jaga rakyat. Okey, seperti yang maklum, pada hujung tahun kebiasaannya akan ramai majlis perkahwinan yang akan diadakan, disebabkan yang pertama mungkin cuti sekolah, tapi zaman COVID ni dia dah diawalkan cuti, so sekolah pun dah tutup. Okey, yang kedua, ada pekerja yang nak habiskan cuti bekerja, iaitu cuti hujung tahun. Yang ketiga adalah inilah masa sesuai untuk berkahwin. Okey, apa yang saya katakan pada hari ini adalah ramai yang kahwin pada hujung tahun, iaitu pada Disember. Dan sekarang zaman COVID, kita pun telah belajar untuk menyesuaikan diri melalui SOP yang ditentukan oleh kerajaan untuk mengelakkan berlakunya ramai ataupun pengunjung ataupun tetamu yang datang ke rumah. So SOP ni kita perlu patuhi. Okey, yang pertama yang saya ingin katakan adalah, so untuk yang pertama adalah nikah. Okey, kalau nikah sekarang ni dibuat di majlis Islam ataupun pusat Islam, disebabkan untuk mengelakkan terlalu ramai tetamu datang. Hanya sebahagian besar, maksudnya sebelah lelaki dan sebelah perempuan, iaitu mengikut keutamaan dan had-had tertentu untuk mengelak berlakunya mungkin kluster apa-apa kan. So kita kena jaga betul-betul SOP. Ini untuk yang majlis akad nikah ataupun majlis nikah oleh kadi. So memang kita perlu dan dibuat di majlis Islam ataupun pusat agama lah. Berbalik kepada majlis perkahwinan pula. So yang ni perkara paling penting, sebab dekat yang pertama tadi nikah, kita dah boleh hadkan ataupun kita dah boleh jaga dia punya tak terlalu ramai yang datang. So majlis kahwin yang ni kita kena jaga betul-betul. Okey, yang pertama yang kita perlu ada adalah tempat untuk register QR code untuk MySejahtera. So perlu ada benda tu yang sanitasi untuk pencuci tangan. So kadang-kadang ada yang ambil rela untuk bantuan sebab mungkin tak cukup ahli keluarga nak menampung. So dia ambil bantuan khidmat rela untuk membantu dalam majlis tersebut. Okay, yang keempat pula, jangan lupa pakai mask. Kalau tak ada mask, kalau boleh jangan bagi masuk, disebabkan kita perlu patuhi SOP yang sedia ada. Okey, yang kelima, apa yang saya ingin katakan adalah jangan bersalaman. Kalau boleh macam ni sahajalah. Ini perkara paling penting, kita nak elak ni bersentuhan antara tangan lah. Okey, yang keenam, jaga jarak. Kalau boleh, kalau kita nak cakap tu mungkin dalam 1 meter ataupun 2 meter paling selamat. Takut kita pun tak tahu, mungkin ada orang tu sihat ke tak sihat. Kita tak tahu, mungkin dia daripada mana ke mana. So kita kena check betul-betul. Okey, yang ketujuh, lepas makan tu kita ambil makanan, lepas makan dan ambil pilih tempat kursi, cepat-cepatlah balik. Tak payahlah lama-lama bertunggu dekat situ. So kita mengelak berlakunya macam terlalu lama berborak ataupun bersembang. Okey, 7 perkara penting yang saya telah
apa tadi telah share tadi. So cara kahwin zaman Covid memang berlainan daripada tahun sebelumnya. So tahun sebelum kita agak open, so kita boleh buat bila-bila masa. Sekarang kita kena betul-betul patuhi lah. Boleh buat bila-bila masa, so kita kena patuhi SOP yang sedia ada, yang masih berjalan sehingga sekarang. So sebab Covid pun, kes pun makin meningkat, so kita kena jaga betul-betul kita punya SOP dan jaga kita punya diri sendiri dan ahli keluarga, itu yang paling penting. So setakat ini perkongsian saya tentang perkahwinan ataupun kahwin zaman Covid. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang akan datang. Saya Azri bin Borhan. Jangan lupa support NHTube, subscribe NHTube. Sehingga kita berjumpa lagi pada next video yang akan datang. Assalamualaikum.